Saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Orang Asli di Cameron Highlands dan juga Kuala Lipis bersama dengan pegawai-pegawai saya sendiri daripada kawasan Parlimen Cameron Highlands yang telah mengaturkan rombongan pada hari ini sebanyak 95 orang batin daripada 89 kampung asli di Cameron Highlands telah datang ke Parlimen hari ini selama 2 hari. Hari ini mereka baru sampai dua bas daripada Kuala Lipis, satu lagi bas daripada Cameron Highlands. Saya ingat perjalanan selama 4,5 jam untuk sampai ke sini dan terus mereka datang sini. Dan persiapan untuk mereka datang sini telah berlaku selama sebulan. Kalau kita tengok cara batik mereka, perwatakan mereka, kasut mereka semua baru. Kita nak membina satu imej baru kepada golongan-golongan asli minoriti yang sentiasa menjadi isu di mana mereka ketinggalan daripada arus pembangunan yang sewajarnya. Maka kalau di Sabah Sarawak, di sebelah sana kita ada masalah Penan. Sini pula kita ada mungkin bantuan yang disampaikan itu mungkin tidak dapat lagi memperkasa cara hidup mereka. Maka ini adalah satu usaha untuk mendedahkan mereka kepada Parlimen, di mana dasar-dasar yang sepatutnya memperkasakan mereka dilakukan di sini dari segi dasar dan dari segi peruntukan. Dan saya juga telah menjemput sebagai ahli Parlimen untuk golongan mereka yang mereka undi saya untuk menang ni, Profesor daripada UKM, Profesor Hud Saleh, yang begitu lama sekali telah terlibat dalam kajian orang asli. Beliau juga telah menerbitkan banyak buku dan saya juga telah bawa Dr. Kalevani, seorang pensyarah daripada UKM, kerana mereka banyak terlibat dalam kajian bagaimana kita nak mengubah cara hidup mereka daripada pertanian berpindah kepada pencarian rezeki yang lebih mantap dan lebih konsisten. Dan hutan ini selalunya adalah merupakan satu tempat yang begitu banyak mendapat perhatian. Gempa landslide baru-baru ini yang berlaku di Bukit Antarabangsa juga merupakan satu isu di mana tempat pergunungan seperti Cameron Highlands perlu mendapat perhatian. Maka saya rasa kita kena mendidik golongan-golongan asli supaya menjaga flora dan fauna yang menjadi khazanah Malaysia. Dan saya rasa Malaysia dianugerahkan dengan hutan tropika yang begitu indah. Maka pembangunan satu isu lain. Satu lagi adalah cara pertanian. Maka kita nak menggalakkan mereka supaya duduk di satu kawasan dengan adanya skema-skema tanah, dan kita nak menggalakkan kerajaan untuk membiarkan mereka bermestautin di satu kawasan supaya berpindah ni yang boleh merosakkan hutan dapat dikurangkan. Selain daripada itu, kita juga memperkasakan mereka kerana arus pembangunan telah membawa kepada perubahan minda. Perubahan minda berartinya golongan muda-mudi mereka terdedah kepada golongan luar ataupun perubahan di luar. Bagaimana mereka boleh menangani isu-isu sosial ni? Isu-isu sosial dan juga untuk masalah kesihatan. Contohnya ibu, bagaimana menjaga anak-anak mereka. Kerana kami dapati bahawa di kalangan masyarakat asli, anak-anak kecil itu sentiasa menghidap selsema kerana cara pemakanan mereka tidak terjaga. So their diet has to be reformed to make sure the children don't fall sick. Because the number of children going to the hospital in Cameron Highlands and Lipis from the kaum asli is very big. Children, small babies. So we want to make sure that health-wise, dari segi kesihatan mereka dapat menjaga diri. Dan dua, dari segi rezeki. Dan juga kita bawa Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang menjaga hal ehwal mereka, hal ehwal orang asli ni, iaitu JOA, Jabatan Orang Asli. Pegawainya ada di sini, pegawai penting, Encik Misra, iaitu timbalan ketua pengarah mereka untuk mendengar dan berbincang dengan kaum-kaum asli ini, pemimpin asli ini, mengenai masalah-masalah mereka. Inilah cara yang betul. Esok kami akan membawa mereka pergi ke Jabatan Perdana Menteri untuk melihat Putrajaya, dan kita akan juga mendedahkan mereka kepada mekanisme. And this is part of the capacity building of leadership. I think if the leadership of each village can be enhanced, the direction of the warga within the village
can be stronger. For that, these people need to be exposed. They need to be told where are the avenues for them to look for help and how to help themselves in the process. Instead of giving them a fish, the time has come for us to teach them how to fish. And that is the new model of capacity building. Pembinaan modal insan terpaksa melihat bentuk begini untuk membantu mereka. And I'm very proud, very proud. Saya begitu bangga untuk membawa anak-anak buah saya yang telah memberi sokongan kepada saya to this premise yang begitu mulia, Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang begitu mulia sekali. And I thank the media kerana memberi perhatian kepada kaum ini yang sudah lama ditinggalkan. The time has come for us to bring them back to the fold of development. There are two schools of thought. Leave them alone and don't disturb them. They're very happy. And one school of thought says, no, you must make them come into the fold of development. So we let them choose. Because most of their earnings is from the forest. They collect things from the forest and they sell and all these things. So you can talk to one or two of them. Some of them are very exposed because they are educated. We have got about 54 professionals from Pahang. 54 according to my latest. Cum, berapa ramai Cum? He is a former broadcaster for Orang Asli's language in the RTM. So he is one of my important men to go in, talk to them, ceramah for them. Tell them that they have to be economically stronger, education. Because in schools in Cameron Highland, I have 0% passes for UPSR. That means something wrong in the teaching and learning. We've got asramas for them. They've got beautiful schools we built for them. In Post Telano, we have got Post Menson, we've got in Post Lanai, Post Lenjang, Post Sindrut. Post means a place of administration where a few villages are there. So each post has got a very nice schools. We build schools through helicopter, take all the barang pembinaan melalui helicopter, So all done up already, but still the performance is not good. So what are the fundamentals that we need to change? How to make them make sure that they do very well? See, these are the issues that we want to talk about. So this is something that it's very personal to me, and I love these people a lot. They are very nice people, fantastic. Their comradeship and kekitaan mereka begitu utuh sekali. Batin itu sangat dihormati. Inilah. Okay? If you got any questions, you can ask. Prof, you want to say something? You want to talk to Prof later, you can talk to him. He's very much into it. He's written some books. And he has visited my place 2-3 times. They did the Jejak Kasih. And to look at and do a survey on each family. What is actually happening. The mother doesn't allow the child away because she keeps close to the mother for 3 years, That's why she ties the sarung and keeps them close. So even asrama is not very successful because they don't want to send their children. They're so close to them. So these are things, You must understand their culture to love them very much.